Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak dewa Ibu Nur Kasir? Semoga kamu dalam keadaan yang sihat, ceria dan bersemangat seperti selalu. Okey, hari ini Ustazah Huda akan menyambung pelajaran online kita untuk tajuk yang seterusnya bagi mata pelajaran sirah tahun 2. Jadinya kamu semua boleh buka buku teks. Kita tengok isi kandungan terlebih dahulu. Apa agak-agaknya kita akan belajar hari ni ya? Hari tu pada pelajaran yang lepas kita dah belajar unit 1 di bawah pelajaran 1 yang bertajuk Nyawa Abdullah dinilai dengan 100 ekor unta. Bapa Nabi Muhammad tak jadi disembelih dan 100 unta tu sebagai pengganti. Okey. Hari ni kita akan belajar unit 2 iaitu Abrahah menyerang Kaabah. Macam mana tentera Abrahah? Kenapa dia menyerang kenapa tentera Abrahah ni nak menyerang Kaabah? Kenapa tak suka sangat dengan adanya Kaabah di Mekah kan? Jadi anak-anak, sebelum kita belajar, kita kena baca doa terlebih dahulu. Jadi sama-sama tanda tangan dengan Ustazah baca doa belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa, kelas kita akan mendapat rahmat, kamu akan diberi kefahaman. Dan apa yang kita belajar ni masuk dalam kepala kita. Kita dapat ingat dan dapat faham dengan mudah. Okey anak-anak, jadi kita buka buku teks sirah kamu, buka buku teks sirah tahun 2 kamu. Yang tak ada boleh tengok e-book. Sirah muka surat 14. Unit 2, Abrahah menyerang Kaabah. Okey, macam mana permulaan? Macam mana cerita ni? Peristiwa tentera bergajah menyerang Mekah ni kan. Jadi kita tengok pada muka surat 6. Muka surat 6. Kamu tengok dekat buku teks kamu muka surat 6. Ustazah akan ceritakan apa yang dia bagi tahu dekat muka surat 6 ni. Okey? Kamu kena fokus, nanti kamu senanglah jawab soalan. Okey. Jadi, yang pertama sekali, peristiwa tentera bergajah menyerang Mekah berlaku pada tahun kelahiran Nabi. Jadi, pada waktu Nabi, pada tahun, contohlah 2020. Waktu 2020 tu antara bulan 1 hingga bulan 12, berlakunya peristiwa tentera Abrahah, tentera bergajah Abrahah ini menyerang Kaabah. Jadi, ia berlaku pada bulan Muharram. Bulan Muharram 55 hari sebelum baginda Nabi Muhammad ni dilahirkan. Jadi 55 hari sebelum Nabi dilahirkan, berlakulah satu tragedi iaitu tentera Abrahah, yang menunggang gajah ingin menyerang Mekah, menyerang Kaabah. Okey, perenggan yang kedua, dia cerita tentera bergajah diketuai oleh Abrahah. Okey, nama ketua inilah orang yang jahat tu, iaitu orang yang nak meruntuhkan Kaabah tu. Ketua dia adalah namanya Abrahah. Namanya siapa? Abrahah. Okey, Abrahah. Okey. Abrahah ialah raja Yaman. Yaman yang berasal dari Habasyah. Habasyah satu tempat dekat tanah Arab dan beragama Kristian. Jadi Abrahah ni dia adalah raja Yaman yang berasal dari Habasyah dan beragama Kristian, bukan orang Islam, orang kafir lah. Abraham merasa cemburu melihat orang-orang Arab berpusu-pusu pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada setiap tahun. Jadi Abraham ni tak suka tengok umat Islam beramai-ramai pergi ke Mekah, pergi ke Kaabah, tawaf Kaabah kan, setiap tahun pada musim haji. Tak sukalah sebab ramai pergi ke Mekah melihat Kaabah kan. Jadi perenggan yang ketiga, Abraham membina gereja yang besar. Abraham ni, raja ni membina gereja yang besar lah dan sangat cantik di Yaman agar orang Arab menunaikan haji di situ dan meninggalkan Mekah.
Gereja tersebut diberi nama Al-Kullis. Al-Kullis. Nama gereja tu Al-Kullis. Jadinya sebab Raja Abrahah ni cemburu, dia pun membinilah gereja yang besar dan cantik. Supaya diharaplah orang-orang Arab ni menunaikan haji di gereja tu dan meninggalkan Mekah, meninggalkan Kaabah. Pengajian terakhir muka surat 6 ni, rancangan Abrahah gagal kerana orang ramai masih pergi ke Mekah dan tidak menziarahi gereja yang dibinanya. Orang ramai tak suka pun apa gereja tu besar, gereja tu cantik, orang ramai tak nak datang pun. Ini menimbulkan kemarahan Abrahah. Jadi Abrahah ni sebabkan itu dia sangat marah lah. Kenapa orang tak nak datang gereja aku? Macam itulah. Kenapa nak pergi dekat Mekah tu, dekat Kaabah tu je, kan? Jadinya pada muka surat 7 sambung. Anak-anak tengok muka surat 7. Perenggan yang pertama, dengan rasa marah, Abrahah mempersiapkan angkatan tentera yang besar. Jadi Abrahah ni siapkan tentera yang sangat besar seramai 60,000 orang. Berapa? 60,000 orang yang lengkap dengan senjata. Bukan tangan kosong je. Kerana kita nak pergi berperang ni kena dengan senjata kan anak-anak. Jadi tentera ini juga disertai oleh 13 ekor gajah. Jadinya tentera yang 60,000 ni disertai dengan 13 ekor gajah. Orangnya 60,000, gajahnya 13 je. Jadi 13 tu banyaklah juga kan. Abraham memilih gajah yang terbaik untuk membawanya ke Mekah. Jadi Abraham ni pilih gajah yang terbaik. Gajah macam mana? Gajah yang sihat, yang besar, yang gagah, yang kuat lah. Yang kalau pijat penyek lah kita kan. Jadinya jadi seramai 60,000 orang yang lengkap dengan senjata Abraham bawa dan 13 ekor gajah. Okey, perenggan yang kedua. Tujuan Abrahah ke Mekah hanya satu, iaitu untuk meruntuhkan Kaabah. Jadi tujuan Abrahah ni nak meruntuhkan Kaabah. Sebabnya supaya bila Kaabah ni runtuh, dia fikir orang ramai, orang Arab akan datang ke gereja yang dibina tu. Jadi penduduk Mekah tidak mampu melawan tentera Abrahah. Penduduk Mekah macam kita orang biasa kan, manalah nak melawan tentera yang besar macam tentera Abrahah tu. Jadi mereka melarikan diri. Siapa yang larikan diri? Orang Arab, orang di Mekah tu lah. Mereka melarikan diri ke bukit-bukit yang terletak di sekeliling Mekah untuk menyelamatkan diri. Jadi orang ramai yang duduk, orang Arab yang duduk di sekitar Mekah, area situ, diorang pun pergi lari pergi bersembunyi dekat bukit-bukit yang terletak berdekatan di sekeliling Mekah untuk selamatkan diri. Kalau tak, habislah, innalillah. Jadinya lagi sambung. Perenggan yang terakhir, yang perenggan yang sebelah gambar gajah tu, betul-betul sebelah gambar gajah tu, Allah telah menghantar burung-burung ababil. Nama burung-burung yang Allah hantar ni adalah burung ababil, ya anak-anak, yang membawa batu berapi. Bukan batu biasa-biasa, batu tepi jalan, batu tepi rumah awak tu, tapi batu berapi untuk memusnahkan tentera bergajah. Okey, Allah perintahkan burung-burung yang dipanggil burung ababil ni bawa batu-batu dekat mulut dia, dekat paruh dia kan. Paruh dia ke dekat kaki dia, lebih kurang. Akhirnya tentera bergajah musnah dan Abrahah meninggal dunia dalam keadaan yang mengerikan. Begitulah Allah menyelamatkan Kaabah. Jadinya bila Allah perintahkan burung-burung tu ambil batu dekat neraka, batu-batu berapi tu dekat neraka, dan jatuhkan dekat atas gajah-gajah tu, jatuhkan dekat atas tentera Abrahah yang 60,000 tu. Jadi matilah, Abrahah pun mati, meninggal dunia dalam keadaan yang sangat mengerikan. Sebab jatuh batu sini, semua jatuh batu. Macam lecur lah kan. Jadi muka surat yang seterusnya kita sambung. Muka surat yang seterusnya, Allah menceritakan peristiwa ini dalam Al-Quran, surah Al-Fil. Kalau dalam Al-Quran, kalau kita belajar hafazan kan, nanti kita akan belajar surah Al-Fil. Macam mana surah Al-Fil? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al lakum
kaidihim fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Ini surah Al-Fil ni ada 5 ayat anak-anak. Kita tengok muka surat 8 ayat 1 hingga 5 bermaksud apa? Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Tuhanmu iaitu Allah telah bertindak terhadap tentera bergajah? Takkanlah Allah peringatkan kita, takkan kita tak tengok apa yang berlaku, kan kita dah belajar. Jadi takkanlah kita ni tak takut ke? Kan kita tahu kan macam mana Allah datangkan burung-burung kecil memusnahkan tentera yang besar dalam sekelip mata kan? Bukankah dia telah menjadikan perancangan jahat mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia? Jadi kalau kita ni nak buat jahat tak payahlah, sia-sia je. Kalau Allah nak musnahkan kita, Allah nak bagi bala pada kita sekejap je. Dalam sekelip mata je Allah boleh buat. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung ababil. Mengirimkan kepada mereka tu tentera Abrahah lah. Iaitu burung-burung ababil yang melemparkan kepada mereka batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Iaitu batu dekat neraka lah kan. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Nak diumpamakan tentera yang banyak tu terkena batu-batu kecil daripada neraka tu, dia bagaikan seperti daun yang kena makan dengan ulat. Sikit-sikit kita melucu mati. Macam tu lah. Okay anak-anak. Jadi itulah kisah macam mana mulanya tentera bergajah, tentera Abrahah ni tak suka dengan macam mana boleh merancang. First kali, yang pertama sekali disebabkan dia cemburu dengan orang Arab ni ramai pergi ke Mekah untuk beribadah di depan Kaabah. Jadi dia pun bina gereja. Lepas tu dia bina gereja, tak ada orang datang, barulah dia menghantar rombongan meminang pula rombongan untuk berperang, tentera untuk berperang berperang untuk meruntuhkan Kaabah. Tapi Allah dalam sekelip mata Allah datangkan burung-burung kecil untuk selamatkan Kaabah dalam sekelip mata. Jadi mereka pun semua mati dekat situ juga. Ada yang mati selepas tu, berapa lama lepas tu mati, tapi semua matilah. Dengan Abrahah sekali mati dalam keadaan yang mengerikan. Jadi anak-anak, kamu untuk latihan hari ini, kamu buat uji bestari. Kamu buat uji bestari yang dalam muka surat 9 tu. Muka surat 9 tu kamu jawab nombor 1 hingga 3. Siapa yang nak buat latihan lebih sikit boleh jawab 1 hingga 5. Okay, soalan yang pertama, uji bestari kamu sana buku tulis, betul kamu jawab. Okay, betul, snap kat ustazah. Jadi soalan yang pertama, tahun kelahiran Nabi dikenali sebagai tahun apa? Nombor 2, tentera bergajah diketahui oleh siapa? Kamu jawab. Nombor 3, Abrahah ialah raja negeri apa? Nombor 4, kalau kamu tahu kenapa Abrahah menyerang Kaabah? Kalau kamu tak tahu pun tak apa, nanti kita buat kat sekolah. Kalau kita buat kat sekolah nanti, kamu jawab je satu. Kamu salin soalan 1, 2, 3 dan jawab. Pilih jawapan dekat atas tu dan kamu snap pada ustazah untuk ustazah check. Okay, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Semoga kamu dapat faham apa yang ustazah sampaikan. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Semoga kamu semua sihat selalu dan Assalamualaikum.